Okay, hai Assalamualaikum semua. Okay, hai Assalamualaikum semua, selamat malam. So, kejap saya tengok sekejap. Okay, hai Assalamualaikum semua, selamat malam. So, kejap lagi saya akan live dengan Coach Firdaus. Seperti yang saya dah janjikan. Hai Assalamualaikum, Assalamualaikum. Benda pun masuk, tu masuk. Okay, kejap lagi kita akan Instagram live bersama dengan Coach Firdaus tentang satu topik yang hopefully interesting, berlaku kepada ramai juga orang, iaitu kita naik berat badan ketika PKP ataupun selepas PKP. Dan kepada siapa yang tak tahu, terus tanya pasal rope Okay, malam ni kita ada satu topik yang berbeza, iaitu tentang naik berat badan ataupun gemuk selepas PKP. Jadi kejap lagi kita akan bersama dengan Coach Firdaus. Kalau siapa yang tak kenal, Coach Firdaus ni adalah salah seorang coach awal-awal saya masa fat loss journey dulu. Saya kenal Coach Firdaus sekitar berat saya 90 lebih masa tu. Masa tu ada program bersama, dia buat program nama dia Fit Camp Shah Alam. Jadi masa tu lah first time saya belajar tentang body weight training. Saya join dia punya session. So banyak sangat saya belajar time tu, sehinggalah sekarang dia dah ada dia punya own gym dan sebagainya. Jadi Coach Firdaus ni merupakan salah seorang saya punya mentor lah, mentor daripada dulu sampai sekarang. Saya suka refer konten-konten dia. Waalaikumsalam. So kejap lagi mungkin sekitar 2-3 minit nanti kita akan bersama dengan Coach Firdaus. Mungkin dia belum ada ataupun kejap lagi tengok macam mana. Okay, seulang balik, Coach Firdaus adalah salah seorang mentor saya lah. Saya memang banyak belajar dengan Coach Firdaus ni, sebab dia sendiri ada fat loss journey. Saya tak pasti berapa kilo, tapi sangat-sangat banyak. Nanti kita boleh tanya dengan Coach Firdaus macam mana dia Waalaikumsalam, macam mana dia boleh loss sebegitu banyak, dan apa pula masalah dia. Dan mungkin juga kebanyakan orang lain yang selepas PKP ni yang mungkin naik berat badan. Kenapa saya buka topik ni? Sebab kita punya PKP ni nampaknya macam berpanjangan. Jadi macam saya sendiri pun masa PKP 1 hari tu, saya pun ada masalah gain weight, lebih kurang 6 ke 7 kilo macam tu. Orang lain pun ada juga. Jadi kita nak bincang macam mana kita nak atasi benda ni, dan apakah motivasi yang kita boleh ambil untuk nak prevent benda ni. Okay, so coach pun dah masuk. Kita bagi seminit 2 je bagi orang masuk. So kejap lagi kita akan live. Saya recap balik live bersama dengan Coach Firdaus. Okay, Coach Muhammad Firdaus, salah seorang gym owner. Dia juga salah seorang saya punya mentor masa awal saya mula fat loss journey saya dulu. Waalaikumsalam. Mungkin jemput masuk. Kejap lagi seminit 2 kita bagi ramai-ramai sikit orang, bagi meriah sikit malam-malam ni. Okay, topik ni agak bahaya sikit lah, sebab sebenarnya ramai orang yang gain weight selepas PKP ni. Saya pun sama juga. Saya tak tahu Coach Firdaus macam mana. Nanti kita akan tengok dia punya ni macam mana. Okay, so saya pun tak nak buang masa lagi, sebab saya tak nak live terlalu lama. So tanpa buang masa lagi, saya akan invite Coach Firdaus. So kalau korang ada soalan tentang fat loss journey dia, sebab dia seorang yang sangat-sangat berpengalaman dalam fat loss journey ni, so kita tanya soalan dan kita share apa yang kita boleh dapat hari ni, malam ni. Okay, kita jemput Coach Firdaus. Mana dia? Okay, alright. Okay, mana dia? Okay, saya dah invite dah, mungkin dalam ambil proses sikit. So siapa yang baru join kejap lagi ni atau dah, yes. Assalamualaikum. Dengar ke, Coach? Uish, boleh tukar background Coach pakai AirPod tak? Macam mana ada benda macam tu? Okay, tak apalah. Tengah cari background je. Oh, boleh tukar background juga IG Okay, tengah cari background je. Okay, tak apa. Saya malah nak tukar lah kan, salah tekan ke keluar benda lain pula. Okay, kita test dulu. Dengar tak suara saya semua? Suara saya jelas Coach Firdaus dia baru je cakap tu. Okay, kalau dengar suara saya, minta komen kat bawah.
Kalau dengar suara saya, okey, suara saya dengar? Siapa yang baru join, kalau dengar suara saya boleh minta komen, dengar. Coach Firdaus, saya nampak macam delay sikit pula. Dia bertukar background banyak sangat ni. Okey. Itulah tukar background banyak sangat, dah hang dah tengok. Okey, suara saya dengar. Saya rasa Coach Firdaus yang hang ni. Background dia heavy sangat ni. Apa background dia tukar ni? Okey. Hang lah. Saya rasa ada masalah dekat side Coach Firdaus. Tak apa. So kejap lagi kita akan live bersama dengan Coach Firdaus. Basically tentang topik kenapa agaknya. Saya rasa kita tahu dah kenapa. Kan kenapa kita kurus, kenapa kita gemuk selepas PKP. Obviously sebab kita dah spend time kat rumah, mungkin kita dah makan banyak, kita dah malas nak bergerak kan. Jadi benda ni adalah masalah sebenar. Saya sendiri pun naik sekitar 7-8 kilogram masa PKP, lepas PKP 1 hari tu. Okay, saya minta request dengan Coach Firdaus lagi sekali, kita try, kita nak share dan nak share ilmu sikit. Okay. Tengku Amelia, salam, Waalaikumsalam. Yes, okay, tak payah tukar background lah. Nampak tu. Ada dinosaur belakang tu. Dinosaur lah background Okay, alright. Let's go. Let's do Boleh? it. Okay. Okay, ready? Okay, boleh. Tak apa. Okay, Assalamualaikum Coach. Okay, salam. Alright. Okay, mungkin ada follower saya yang belum kenal dengan Coach kan. Mungkin baru follow ke apa. Mungkin Coach boleh cerita sikit siapa Coach. Mungkin ada cerita sikit fitness fat loss journey lah, sikit lah secara ringkas. Siapa sebenarnya Coach Firdaus ni? Okay, so first of all, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat malam semua. Basically, saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Firdaus. Sekarang ni berumur lebih kurang 37 tahun. And then stay dekat Shah Alam lah. Okay, so basically background memang dulu sebagai seorang IT. Okay, my background sebenarnya IT. So because of lifestyle yang orang kata waktu dekat komputer, waktu kerja sebagai IT dulu memang tak orang kata apa, tak begitu kita tak begitu aktif. Jadinya memang kata makan semua tidur depan komputer lah. Memang pagi pun orang kata tidur sampai lewat malam, sedentary lifestyle. Okay, so disebabkan benda tu yang buatkan berat badan saya naik sehingga 150 kg. Okay, lepas tu 150 150. Okay. Coach, saya nak berhenti je boleh? Sebab background coach tu dia macam ada tangan tekan-tekan. Dia macam annoying lah. Dia nak tekan, dia tukar ke tak tukar. Ada kejap dia gerak, kejap gerak. Nak tukar ke tak? Saya rasa tak payah tukar lah coach. Okay. Alright, macam ni je. Relax macam ni je. Ada lagi tangan tu. Tapi saya dah tak buat dah sebenarnya. Mungkin ada yang muka filter tu kena off ke, tekan sekali dia off ke. Okey lah. Filter semua ni. Okey lah, dia kelabu-kelabu sikit. Okey lah. Dia tak keluar benda tu tadi. Okay. Okay. Alright. Okay. And then lepas tu and then saya punya journey tu actually datang bila turning point tu, bila saya dah ada masalah kesihatan lah. Time tu dah sakit gout, lepas tu dah darah tinggi semua tu. And then doktor memang dah suruh saya makan ubat, orang kata dah kena consume ubat setiap hari makan. And then lepas tu actually waktu tu umur saya 25 tahun. Bila kawan-kawan dia dengar saya ada penyakit gout lah umur 25 tahun. Sebab dulu memang 25 tahun ni jarang orang ada masalah penyakit gout ni. Okay, time tu atuk-atuk je yang kena gout ni. So jadi kat situ memang ada perasaan orang kata kita rasa malu, and then kita rasa macam down lah. Kita rasa down bahkan penyakit kita banyak susahkan ramai orang. Contoh macam kadang-kadang kita pergi bercuti pun bila gout ni dia attack, time tu badan dalam 150 kg. Lepas tu memang kata akan menyusahkan kawan-kawan kita, orang-orang sekeliling kita lah. Jadi betul turning point saya bila saya turunkan, lepas tu sekarang saya proses saya punya weight loss journey. Selama 1 tahun saya dah turun lebih daripada lebih daripada 60 kg lah. And then lepas tu saya dalam fitness pula. Lepas tu tukar lah daripada IT tu pergi ke fitness pula. Lepas tu fitness tu alhamdulillah sekarang ni dah journey dah lebih 11 tahun, dah nak almost 12 year in the fitness industry. And then lepas tu dah jadi seorang coach. Dan juga lepas tu memang sekarang ni dah buka studio lah. Studio dulu mengajar dekat luar je. And then
kita buka studio Absolute Wellness, kita dah ada 3 cawangan so far, and then still keep on orang kata educate lah people, and then orang kata sekarang ni daripada coach tu dah transformation pula, tukar jadi kepada orang kata lebih kepada business owner lah. Sekarang ni kita bagi generasi yang lain pula untuk take over kerja-kerja coach ni lah. Okay. Saya rasa 150 kilo tu memang sangat berat lah coach, senang kata kan. 100 lebih pun dah berat, 150 lagi lah berat saya rasa. Jadi kalau sebelum tu kan, masa 150 tu apa aktiviti harian? Adakah memang makan banyak ke, ataupun pernah usaha bersenam tapi gagal ke, macam mana kan? Pernah tak cuba sebelum ni? Sebenarnya kalau macam daripada segi makan tu, memanglah makan dia maksudnya kita tak ada knowledge. So kita makan heavy, macam makan nasi tu boleh makan 5 hingga 6 kali lah setiap kali. Kita dulu tak ada banyak makanan-makanan kecil, macam contoh kita makan kek ke apa, dia kurang. Dia dulu memang orang kata nasi ayam, nasi lemak ayam, nasi yang nasi belau tu. Waktu pagi je dah makan nasi lemak ayam, lepas tu tengah hari makan lagi, petang minum petang tu dia tak ada karipap ni, tak mengenyangkan lah, memang makan nasi terus. Terus makan heavy. So makan heavy tu 5 ke 6 kali lah orang kata sehari. And then malam nasi goreng Pattaya semua dulu makan dekat restoran Thai semua tu kan. Yang lepak-lepak malam tu. Paling teruk pun orang kata memang kata pergi kedai mamak lagi, nasi lemak ayam lagi. Memang itu menu dululah. And then lepas tu daripada segi exercise pula memang totally tak ada exercise langsung. Pernah pergi ke gym, and then waktu tu saya nak mulakan saya punya nak turun berat badan lah. Lepas tu time tu pula waktu dulu kalau gym ni gym orang kata gym bodybuilder tau. So bila kita pergi situ tengok badan yang jenis Azali Samad ni, jenis macam dulu memang gym je yang kita tahu tempat orang nak lose weight, tapi bila kita pergi sana kita kena training dengan diorang yang badan yang ada six pack tu. So dia memang dera habis lah, kena masuk dah kena sit up 200 kan. Dia jenis macam army ni lah, masuk je dah terus torture kan. So jadi kat situ give up lah. Lepas tu sebab dulu memang kita tak nampak ramai orang badan besar tau. So memang kita kata macam aku je ke yang kena buat benda ni semua kan. Jadinya memang susah lah, struggle. Tapi dia punya ada pro and cons lah. Pro and cons dia satu tu, kita memang susah nampak orang lain join kita sama. Kita rasa demotivate sikit. Tapi dia punya daripada yang bagusnya, dulu tak ada makanan yang hebat macam sekarang lah. Sekarang cabaran dia different kan, banyak makanan viral kan, apa McD itulah, apalah kan, apa sekarang, BTS lah. Makanan kecil tapi kalori dia tinggi. Oh betul-betul. Saya rasa penting untuk orang nak mula kurus ni adalah ilmu kan. Saya rasa betul lah coach, saya setuju sebab kita kadang kita banyak salah ilmu sebenarnya. Betul? Kita kena ada awareness, lepas tu kita kena ada knowledge lah. Ilmu is very important lah. Okay. Apa agaknya antara cabaran awal masa coach nak turunkan berat badan? Cabaran in term of macam maybe knowledge satu, macam susah nak kawal nafsu makan ke apa, susah nak buat certain workout ke, apa agaknya cabaran-cabaran awal? Macam tak ada support orang keliling ke, apa agaknya? Ataupun orang pandang rendah ke, tak mungkin lah kau boleh kurus ke, atau macam mana? Macam mana agaknya? Yang tu pun kita biasalah, kita ada time kita nak kurus tu, bila kita declare dekat ramai orang tu, bila kita cakap kurus ni, mulalah orang akan hantar kita makan free lah, tiba-tiba tu macam kita minta makanan orang. Tapi bila kita nak kurus tu, tiba-tiba ramai pula sedekah kita makanan free kan. Tiba-tiba pula diorang boleh makan tak habis. Selama ni diorang siap lari lagi supaya takut nak kena ambil makanan dia kan. And then yang cakap macam tengok kau diet ni, tengok makanan diet je lah. Biasa makanan diet dengan salad apa tu tak makan. Kadang-kadang makan yang heavy macam diorang. Kalau meeting pun kita just pilih protein dengan sayur je. Lepas tu diorang kata macam aku tengok kau makan macam ni tak kurus-kurus pun. So dia adalah benda-benda yang orang kata orang negatif sekeliling tu. Tapi kalau kita sebenarnya kita boleh nampak bila kita track kita punya progress tu, every week tu kita turun berat badan. Jadinya kita tahulah benda tu maksudnya bekerja. Okay, maksudnya it's on progress lah. Cuma orang yang orang kata tak tahu kita punya progress tu, dia tak tahu lah, dia cuma tengok je kan. Okay, antara saya ingat kalau cabaran lain orang yang awal-awal nak kurus ni, kita kurang motivasi untuk nak buat benda tu. Tak kisahlah makan ke, even senaman, knowledge tu satu hal lah, kita salah buat tak tahu, tapi kita kurang motivasi bila kita buat sorang-sorang agaknya. Macam mana agaknya coach nampak benda tu salah satu solution untuk nak
berjaya kuruskan badan-badan? Kita kena ada group, kita kena ada community. Macam mana agaknya? Ya betul. Sekarang ni benefit dia dekat situ lah. Ada pro and cons juga. Macam saya dulu buat seorang-seorang pun, maksudnya kita pernah buat seorang-seorang tapi dulu tu bagusnya tak ada social media terlampau meriah sangat. Jadinya kita lebih stick pada kita punya program lah. Macam sekarang ni kita panggil banyak ada gangguan. Gangguan tu maksudnya kita dah buat benda tu tapi lepas 2 bulan tu kita akan change kita punya direction. Ataupun kita rasa macam oh tak bagus lah buat ni so kita buat benda lain pula. Actually benda tu yang agak berganggu tu. Kalau biasanya saya akan tetapkan kita punya strategi tu. Kalau kita buat strategi tu 3 bulan atau 6 bulan tu kita kena stick dengan plan kita. Dia yang sekarang ni banyak orang agak orang kata agak susah sikit nak buat benda ni sebab dia buat dalam masa yang pendek. Lepas tu dia tukar dia punya plan. Actually benda tu tengah nak work pun sebab kita tahu benda yang kita nak buat tu semua dalam masa 30 hari lebih kurang 3 bulan. Benda tu kita kena stick to the plan. And then of course kita kena tahulah apa yang kita makan, apa yang kita plan tu kena betul lah. So far coach dah tengok juga orang ramai yang dah berjaya kurus kan, yang coach sendiri guide lah. Kan jadi secara common ni kita nampak apa agaknya dia punya common problem. Mungkin ada kebanyakan orang tak pernah bersenam ke ataupun macam masalah umum lah. Semua masalah orang mempunyai masalah yang sama. Apa agaknya masalah dia? Agak-agaknya lah yang ingat-ingat. Dia tak ada matlamat yang jelas lah. Dia tak clear dengan apa yang dia nak. Sebab kita tengok semua orang yang berjaya tu mostly dia ada matlamat yang jelas. Maksudnya dia dah tahu apa yang bila dia nak capai benda tu. Kita ada smart goal tu kan. Macam bila dia nak capai and apa yang dia nak. Sebab kita kalau macam kita ada coach ke apa, coach ni dia tak boleh bagi jaminan. Mana-mana coach pun tak boleh pastikan yang orang tu akan dapat apa yang dia nak kecuali orang tu yang sendiri tahu apa yang dia nak. Kita yang sendiri kena usaha sebenarnya. Kita nak, kita kena. Betul. Boleh guide saja. Dia boleh guide dan dia boleh bagi macam orang kata plan untuk kita. Tapi dia maksudnya dia ada knowledge dalam macam plan you nak capai you punya goals. So, tapi goals tu you yang kena tetapkan, disiplin tu you yang kena apply. Okay, kalau kita cakap pasal goal pula kan. Biasanya kalau coach akan advise orang ada apa sebulan punya goal ke 3 bulan ke setahun ke macam mana kan? Okay, basically yang paling permulaan tu kita akan tengok pada sebulan lah. Tapi kita nak assume dia sebulan tu kita tak dapat result. Cumanya sebulan ni kita panggil macam kick off ataupun start. Baru nak start je ni sebulan ni. Baru nak panaskan badan, warm up lah. Tapi kita panggil dia punya plan tu paling pendek kita buat 90 hari punya plan. And then lepas tu kita akan ada repeat lagi 90 hari plan. Kita tukar sikit intensity dia. Maybe cara pemakanan pun kita akan ubah sikit sebab kita kena recalculate balik dia punya BMR tu because dia dah turun berat badan sikit. Kita recalculate benda tu, lepas tu kita akan buat plan exercise lebih ekstrim ataupun tambah intensity dia lah. Kita tak boleh stay on the 3 bulan tu punya plan je. So memang kena tingkat-tingkat. Jadi sebenarnya jawapan ni kan ataupun point ni dia lebih kepada ada tak? Saya rasa ramai juga orang ada masalah yang diorang punya berat akan tak boleh turun dah. Dia dah plateau. Kan? Adakah ni salah satu solution ni kita kena tambah bebanan lagi? Macam mana agaknya? Ni banyak problem. Dia tambah dia punya intensity supaya kita nampak actually kan macam satu orang bila dia panggil unfit ataupun under training dalam masa 3 bulan tu actually dia suffering ataupun dia rasa susah. Bila dia rasa susah, kalori yang burn tu semakin tinggi because effort yang dia nak buat tu. And then lepas 3 bulan tu actually dia orang punya effort tu fitness dia makin meningkat. Bila makin meningkat, effort jadi rendah, jadi kalori dia makin rendah lah, mengurang. Jadinya intensity ni tak adalah panjang. Kadang-kadang kita tengok pada masa, kadang-kadang kita lebih kepada kita tambah dia punya weight ataupun dia punya effort. Kita panggil dia punya tenaga, dia energy consumption dia kita nak kena increase sikit. Biasa dia burn 300 kalori, but this time kita nak dia burn 400 atau 500 kalori sebab dia dah boleh achieve benda tu kan, fitness dia dah meningkat. Jadi kat situ kita punya peranan sebagai kalau ada coach, ada orang yang guide, dia akan tengoklah program tu. Sama lah macam kita nak running kan, so kita tak boleh nak duduk 3 km je sampai 5 bulan kan. So kita kena tingkatkan tahap kita baru kita nampak kita punya apa kata result tu.
Saya rasa dulu pun saya pernah belajar juga dengan coach dalam apa-apa workout pun termasuklah kalau berlari pun, kalau nak lari 3 km pun banyak dia punya jenis-jenis. Kita nak naik bukit ke, kita nak buat hit dalam running ke, macam-macam sebenarnya kita boleh pelbagaikan kan. Jadi kita kena ada knowledge lah. Okay. Kita ada So kalau siapa dia nak tanya ataupun nak sharing ataupun nak tanya soalan, boleh tanya kat saya juga ataupun kat coach Fidaru, boleh tanya juga. Sebab coach pun ada pengalaman total dah 60 kilo tadi. Berapa kilo? Turun dah lebih 60 kilo lah. Lebih 60 kilo. Coach pun saya kenal ada pengalaman, bukanlah pengalaman, pernah training untuk Ironman sampai berapa tahun? 2-3 tahun jadi dah pernah berapa tahun Ironman? Pernah buat full Ironman dua kali lah. 2 kali. Ironman ni memang lain macam lah training dia bukan semua orang boleh masuk lah. Memang intense lah. Cepat 6 bulan lah. 6 bulan dia punya short training and then biasa orang training 8 hingga 12 bulan lah. Okay. Kalau nak timing yang lebih bagus lah. Actually Ironman tu dia memang yang panggil tapi dia tak dipanggil fittest in the lagi lah. Dia just lebih kepada orang kata fittest dalam kategori endurance lah. Maksudnya dia senaman exercise sport ataupun endurance sport kan. Bagi saya lah, dia tengok dia ambil semua distance yang paling maksimum dalam cycling, dalam running dan juga dalam swimming. Okay, coach dah kurangkan 60 kilo. Sebenarnya kalau kita punya fat loss journey, dia bukan macam turun cantik, kan ada turun naik kan. Faham. Dia bukannya turun je. Kalau sebulan dah kurang 4 kilo, bukannya kita kali 2-3 bulan kurang 4 bukan macam tu kan, dia ada turun naik kan. Dan especially during PKP ni pula kita tak banyak bergerak sebab topik kita adalah gemuk selepas PKP. Secara walaupun kita tahu dah kenapa, tapi mungkin dari jawapan coach, kenapa agaknya ramai orang mengalami masalah berat badan ketika PKP ni? Saya pun sama juga. Kenapa agaknya? Alright, so normally benda ni biasalah sebabnya daripada segi pemakanan dan juga kita punya gaya hidup orang kata tak seimbang. Lepas tu waktu makan pula kita dah tak macam yang sebelum PKP ni, kita punya waktu makan tu mungkin lebih teratur. Maksudnya kita keluar pagi, lepas tu kita kena pergi kerja, lepas tu kejap lagi hari, lepas tu kita akan ada time lah. Maksudnya petang snacking, lepas tu kita ada riadah ataupun exercise petang, malam kita hanya kerja. Tapi bila PKP, kita akses makanan tu tak kira masa. Maksudnya kejap lagi kan turun je, ada air buka petai, pukul 10 buka lagi, pukul 11 buka lagi, pukul 12 buka lagi. So makan tu dah jadi macam tak ikut timing dia. Tak ada jadual dia, betul. Kita akses lagi pun mungkin salah satu kita bosan ke kat rumah, boring, tak tahu nak buat apa. Kita stres pun punca kita memang orang kata mencari makanan comfort lah, seperti macam basically kalau orang tu dia dah tak biasa makan banyak, mungkin dia akan sentuh benda-benda yang kecil tapi kalori dia yang tinggi lah, macam biskut, yang pakai tepung ni, pancake yang tengah viral ni, pancake, lepas goreng pisang, benda-benda yang bertepung ni. Starchy ni memang apa orang kata mengambil, orang kata buatkan badan kita cepat naik. Roti-roti tu semua, tengok Gardenia memang kalau Speed Mart ni memang susah lah nak dapat beli kan. Lagilah makan roti cepat naik badan sebab dia tepung. Jenis-jenis benda tepung ni memang cepat naikkan badan, berat badan kita. So exercise pun kita tak dapat nak buat orang kata complete. Lepas tu bila exercise pula, saya tengok ramai orang lebih orang kata exercise pun pegang phone, dia jadi macam stress lah sebab dah terbiasa. Kurang fokus. Jadinya because stress pun banyak lah. Jadi benda-benda macam tu yang menyumbang kenaikan berat badan. Sebab kita tengok bukan kita saja, anak-anak pun macam memang ternyata berkesan naik berat badan dia. Anak-anak pun naik juga naik berat badan juga. Tapi saya rasa PKP yang kali ni better sikit sebab kita masih boleh keluar compare dengan PKP 1 hari tu kan, duduk rumah je, betul tak? Sekarang ni kita boleh lah jogging sikit kalau tu boleh. Okay, coach, ada orang tanya, apa plan senaman permulaan bagi orang yang berat 180, orang yang overweight lah. Kita boleh kata 100 ke atas lah. Dia memang tak pernah bersenam, overweight. Apa benda yang first kali dia kena buat? Senaman tu macam mana? Okay, so kita ada dua. Biasanya kita akan advise dia untuk buat senaman kardio lah. Senaman kardio adalah ataupun senaman-senaman yang fat. Okay, kardio ni ada banyak. Satu tu kita kalau 180 kg, saya advise untuk jalan kaki dulu. Okay, kaki selama bulan ni. Lepas tu kalau boleh buat some interval lah macam jalan kaki. Lepas tu mungkin jalan 10 minit, kita
kita buat 1 kali interval 30 saat, ada macam jogging sikit. Jalan laju brisk walk, lepas tu kita sambung balik 5 minit jalan kaki, lepas tu kita buat 30 saat jogging. Ada rasa sikit penat tu yang penting tu, lepas tu kita jalan balik. Lepas tu second berbasikal agak bagus lah untuk low impact exercise, kita gunakan basikal. Okay, Bukan mahal tu, tak mampu nak beli. MTB lah, okay, mountain bike. Saya dulu pun mula dengan Okay. mountain bike, dia boleh tampung bagus sikit berat badan. Lepas tu yang ketiga tu, kalau untuk muscle pula, kita boleh try untuk belajar mula dengan yoga ataupun stretch dengan mobility class lah, maksudnya dengan yoga. Okay, so yoga tu bagus sebenarnya untuk kita tampung berat badan kita. Yoga ni dia adalah ajar squat, body weight. Macam kalau kita buat push up pun bukan push up yang orang kata up and down. Dia kita panggil isometric. Kita hold. Push up dia hold. So okay. kita nampak bila saya ada buat beginners class, jadi kita akan research lebih lah untuk orang yang berat 150, 160, senaman yang terbaik untuk diorang. Macam actually sebenarnya dekat gym bagus kalau kita angkat macam dumbbell. Yang ringan lah Yang duduk, yang bukan orang kata melompat. Okay, guna weight untuk kita, bila kita angkat weight, kita mengeluarkan tenaga. Jadi tenaga tu pun menyumbang banyak kalori juga. Gunakan mesin kan. So kurangkan benda yang macam, elakkan benda-benda yang macam burpees. Push up pun tak senang sebenarnya untuk orang yang 150 kilo. Kita faham kan? Okay, saya recap balik yang nombor 1 tadi. Untuk orang yang overweight, kita boleh galakkan untuk berjalan ataupun brisk walk. Tapi bukanlah kalau buat 20 minit ni berjalan je, kita interval, maksudnya kita selang-seli kan. Jalan laju sikit, lepas tu lari jalan pelan sikit. Kita buatlah 30 saat ke apa, benda tu nampak lapan sikit. Boleh tengok nama dia speed play. Ulang balik? Speed play, SPEED, speed play, kelajuan, main kelajuan. Oh, mari okay. Itu apa tu? Speed play. Nama dia fartlek lah. Kita panggil macam play. Oh, right. Okay. Kita main dengan speed tu. Maksudnya kita laju kejap, lepas tu kita rest, kita laju. Okay. So kita baru nampak seronok sekali. Tak adalah kita jalan je kan. Kita cuba juga. Sebab saya setuju juga. Bila kita overweight, memang benda tu nampak susah. Tapi yang susah tu lah kita dapat burn banyak. Compare orang dah fit dia susah sikit nak burn. Dia kena buat lagi intense lain sikit. Jadi orang yang bagi mindset dia rasa susah. Bila dia rasa susah, jadi bila kadang-kadang dia nervous, jadi dia actually burn kalori lagi banyak juga. Okay. Macam mana agaknya kepentingan orang yang overweight ni kena juga build muscle sikit. Muscle ni secara tak langsung dapat menurunkan ataupun dapat membakar lemak ke? Betul ke? Macam mana agaknya benda tu berlaku? Okay, so muscle. Actually muscle ni dia ada dua lah. Satu tu memang kita akan membina kita punya otot ni. Bagusnya sebabnya bila BMR kita ni akan increase bila bila muscle kita build lah muscle kita. Okay, so kalau kita tak building muscle, nanti BMR kita jatuh. Jadi kita susah nak makan, orang kata makan sikit lagi cepat naik. Okay, lepas tu muscle ni dia memang orang kata kalau muscle badan kita ni, kita nak elak daripada badan kita terus nanti dia menggelebih. Jadinya kita memang kena ada otot ni lah bagi nampak badan kita jadi lagi cantik. Sebab kita tahu muscle ni orang panggil seksi lah. Okay, kita nampak muscle, dia dapat menutup benda-benda yang orang kata bagi skin kita flabby dan sebagainya. Lepas tu yang ketiga pula, kebaikan muscle ni, okay, saya biasa nampak kadang-kadang mungkin orang tak perasan. Tapi jangka muscle you guys akan perasan benda ni. So untuk muscle, kalau you tak train, makin lama muscle ni akan jadi drop ataupun dia jadi macam orang kata catabolic lah. Kita asyik senaman cardio saja. Jadinya bila muscle kita drop, nanti kita akan lebih gunakan joints kita daripada kita punya muscle. Okay, di sini yang untuk dia akan mula sakit, ankle dia akan mula sakit, dia nak naik tangga pun dah jadi susah. Lepas tu kalau kita sedar pun, kalau bila meningkat umur, makin lama meningkat umur, kalau kita terus berlari je tanpa buat muscle training ni, kita akan dapat rasa kita nak naik tangga tu, kita rasa makin sakit lutut kita. Walaupun kita ni kurus. Betul. Sebab kita tak ada muscle. Bila kita tak ada muscle, kita akan letak pressure kita banyak kepada joints, sendi-sendi kita. Okay, jadi kan sebenarnya saya pernah juga dapat soalan untuk orang yang kurus. Underweight, kurus lah. Dia nak gemuk. Kadang orang yang kurus nak gemuk pun susah juga kau sebenarnya kan. Kita terbalik. Kan? Metabolik badan lah.
Orang yang kurus nak gemuk dia bukan dia makan junk food ke apa, dia kena ada makan yang proper juga dan kena buat weight training juga, betul tak? Betul. Dia kena Kena buat gila masa. kita panggil hypertrophy. Kita nak increasekan dia punya muscle mass tu. Okay, training dia nama hypertrophy lah. Yang tu bagus. Siapa yang berminat tu boleh join saya nanti dengan Dr. Arvin. Dia akan, saya punya ada buat seminar untuk hypertrophy. Hypertrophy ni untuk orang build muscle. Oh, terbalik. Saya jarang research macam tu. Kita pergi nak kurus je kan. Terbalik, saya jarang nak fikir, jarang research. Okay. Kita nak naik lemak lah kalau boleh. Kita nak naik benda yang baik lah. Okay, ada orang tanya Muhammad Hazim Shah. Kalau saya fokus senam kardio macam cycling boleh hilang perut buncit tak? Dia nak masalah perut lah. Ada orang perut, ada orang nak pipi, ada perempuan nak kaki. Macam mana sebenarnya tu, Coach? Okay, sebenarnya lemak kita ni distribute, orang kata di mana bahagian sel lemak tu, dia akan bakar dekat situ lah. Maksudnya dia bukan bakar, dia jadi, sel tu jadi shrink, kecil. Okay, so bahagian mana yang ada sel tu, katakan dia macam bentuk bulat tu, warna kuning tu, dekat mana yang ada kuning lemak tu, dia akan shrink lah, dia akan kecil kan kat situ. Jadi kalau benda tu katakan lemak tu ada dekat pipi, dia akan kecil lah kat pipi tu. Jadi maksudnya dia secara menyeluruh, dia tak boleh kita nak tuju dekat perut je ke, dekat lengan je ke, tak ada. Dia akan menyeluruh mana kawasan ada sel lemak, dia akan kecutkan dekat situ. Okay, lepas tu fungsi dia, sebab tu bila kita nak proses kurus, first kali yang kita akan nampak, macam contoh perut buncit first kali kita akan nampak bila kita kita orang kata cucuk perut kita, dia mula lembik. Tu first kali proses dia, maksudnya lemak tu dah mula mengecil. Okay, so bila lemak dah shrink, the second things yang kita perlu buat adalah kita buat bentukkan otot kita ataupun kita kuatkan otot kita dekat bahagian yang orang kata lembik tu. Contoh kalau kat situ perut lah, barulah kita akan work on kita punya perut macam plank dan sebagainya. Tapi the first things kita kena kecilkan lemak tu lah. Kecilkan lemak tu secara general lah. Lepas tu sebab tu ni pula kita akan buat secara total body juga. Tak adalah tumpu pada satu bahagian. Nanti nampak tak balance kan. Okey, jadi kalau untuk orang yang memang kita kata buncit lah senang kata kan, memang perut tengah besar ataupun macam mana, apa yang berlaku kalau dia memang buat workout perut, dia tengah buat apa kan, dia bukanlah kuruskan perut, dia tengah macam ni melatih otot tapi dia still kena buat cardio as in overall ke macam mana sebenarnya? Dia kena buat cardio lah secara menyeluruh tu, dia kena jaga bukan sekadar exercise je, paling penting sebenarnya pemakanan dia. Dia kena makan sayur semua tu, fiber untuk bantu dia keluarkan sebab actually lemak yang paling susah untuk dikeluarkan adalah lemak daripada visceral fat ni lah, which is dari lemak tepu betul? Dia tebal lah, kita panggil, orang kata lemak dalam kita punya organ ni yang paling susah nak turun lah. So dia kena buat lebih kepada penjagaan makanan. Kalau tadi coach cakap bila dia dah berjaya kurangkan sikit, ni perut lemak dia macam dah lembek, ni kita kena macam train sikit kita punya muscle. Macam mana pula kalau dengan bahagian lain? Contoh macam perempuan selalu sangat ada masalah, maybe kaki dia besar sikit ke apa kan, dia kena buat macam mana tu? Okey, sebenarnya sama juga. Dia memang kena konsisten lagi dengan penjagaan makanan dia. Lepas tu kalau macam kaki ni kita adalah beberapa exercise yang maksudnya sebenarnya dia boleh gunakan kaki dia yang besar tu untuk jadikan alat untuk bakar lemak dia. Maksudnya dia gunakan kaki dia bila besar, kaki dia berat. So kita kena banyak buat exercise yang kaki tapi bukan exercise yang membeban. Maksudnya jangan buat angkat berat. Kalau kita angkat berat, actually muscle kita jadi lagi besar. So maksudnya dia kena gunakan kaki dia, contoh cycling lah kalau kita nampak. Cycling. Kita jangan cari jalan-jalan yang berbukit. Kita cari jalan-jalan yang kata flat sikit. Maksudnya kita kena gunakan kaki tu dalam tempoh yang lama. Bukannya kita nak train kaki tu in term of weights kan. Kita kena buat lama lah. Kita gunakan, kita panggil cadence. Cadence adalah benda yang bagus. Kita akan kayuh laju. Tapi orang kata itu tak penting. Yang penting dia kayuh je laju. Gunakan kaki dia tu. Okay, bila dia kayuh banyak guna kaki dia akan penat. So actually itu adalah senaman terbaik lah. Ataupun dia buatlah senaman macam sebab tu kadang-kadang bila lari ni orang akan kata antara senaman yang orang kata boleh mengecilkan kaki lah. Lari ni. Sebab dia bawa beban kan. Okay, tapi kalau dia lari benda-benda yang berbukit, sama juga dia akan naikkan kaki, dia akan jadi besar. Okay, maksudnya sebab kita pakai muscle kat situ.
kita train muscle kaki pula kan. Okay, Kita faham. gunakan kaki tu yang berat tu sebagai orang kata alat untuk kita nak kurangkan lemak tu. Okay, ada orang cakap ni Asmania. Betul, saya pernah terlalu kurus, memang susah nak naik berat badan. Ini masalah untuk kurus lah. Tapi bila dah aktif bersukan, badan naik. So orang kurus pun kena bersukan juga, bukannya diam je. Betul. Betul. Okay. Ini siapa tak tahu nak jawab, tapi ada berkaitan dengan skipping. Zaidi ni macam mana nak rawat lutut cedera lepas skipping? Lutut cedera Okay, lutut injuries. Okay, satu tu kita kena pastikan dia memilih kasut yang sesuai lah. Kita tengok sebab benda berkaitan dengan impact tu kita nak kena ground dia, surface tu dia kena pandai pilih. Mungkin tempat tu tak rata pun tak bagus. Okay, tapi benda dah terjadi, benda apa yang paling penting dia buat adalah fully rest, recover dulu. Okay, rehat dulu. Maybe kalau lutut tu dia akan mengambil masa dalam 1 bulan juga lah. Okay, totally rest, tak boleh ada apa-apa yang lompat. Dia boleh tukar senaman yang lain dulu buat sementara waktu. Lepas tu dia amalkan makanan yang protein tinggi. Okay. Kalau dia buat 2 minggu lepas tu ataupun dia pergi jumpa fisio ke mana-mana dia jumpa pun, lepas 2 minggu lepas tu dia lompat balik, dia akan sakit balik. So dia kena fully rest lah kita panggil. Okay, fully rest, tak sentuh, sama seperti orang main bola semua tu. Bila once dah injured, you kena totally rest, tak boleh gunakan kawasan tu. Okay, pilih senaman yang lain, lepas tu protein yang lebih tinggi. Dan kalau boleh, try untuk develop muscle menggunakan orang kata hypertrophy training. Okay, hypertrophy training kalau untuk kaki tu maybe dia boleh guna resistant band. Okay, dia kena kuatkan muscle bahagian hamstring dan juga bahagian quadriceps. Dan juga calf lah. Okay, so start pakai resistant band buat hypertrophy training. Hypertrophy ni dia macam saya baru share dekat IG saya, dia bukan macam strength. Strength kita buat 6 rep macam tu, heavy. Hypertrophy ni kita akan buat lebih kurang 8 hingga 12 repetition. So dia gunakan, kalau untuk kaki tu kita nampak kalau bukan tak boleh pergi gym sekarang, guna resistant band lah. Itu adalah normally kita panggil rehab lah. Kalau dia pergi mana-mana physio center pun rehab, dia akan buat benda yang sama juga. Okay, itu pun saya macam baru tahu tu, something yang interesting. Saya pun nak kena tengok juga nanti macam mana dia punya workout tu. Okay. Alright, tak ada soalan dah. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Okay. Soalan sebab tak tahu dia memang dah hang. Saya tengok semua. Kau tak nampak soalan? Dia dah hang dah? Dia dah hang. Aku nak baca. Tak ada. Saya tak boleh baca. Okay. Kita nak back kepada topik gemuk selepas PKP. Let's say lah kalau orang kita ni jenis yang kena duduk kat rumah, maybe kita punya aktiviti kat luar tu kena kurangkan. Apa yang mudah kita boleh buat kat rumah untuk naikkan metabolisme kita ataupun untuk kekal aktif? Sebenarnya banyak sebenarnya kan, tapi apa agak-agaknya yang ideal coach sebenarnya? Yang terbaik skipping. Skipping Off lah sebab saya nampak benda ni sebab dulu memang saya merupakan group instructor lah. Dulu saya ajar RPM yang cycling dekat Fitness First, dekat Fitness yang basikal dalam group tu. Okay, actually saya nampak orang Malaysia ni dia memang sukakan music lah. Okay, macam saya pun memang gila music. Kalau running pun memang pakai earphone semua tu. So skipping ni saya nampak apa yang best dia sebenarnya sebab dia boleh, kalau kita boleh integrate dia dengan music punya things lah, buat ikut rentak ke apa. So benda tu akan jadikan satu benda yang macam menghayatkan, macam Zumba dan sebagainya. Macam Zumba, betul. Sebab Zumba semua orang suka kan. Jadi sebab kita ikut lagu-lagu dia boleh. Betul juga tu, interesting juga tu. Music is a boost lah. Boost kita punya mood, boost kita punya energy. Saya nampak benda tu that's why become trending. Tapi dalam masa sama kita boleh buat variety juga. Maksudnya bukan skipping saja. Maybe kita boleh buat skipping dan juga kita modify, masukkan unsur elemen senaman muscle lah. Macam push, squat dan sebagainya. So kita, macam yang saya ingatkan, separuh orang dia rasa mungkin kalau 1 jam buat skipping je mungkin dia rasa boring lah. Mungkin dia lain-lain kan, setiap orang. Jadi kita boleh buat maybe 200 atau 100 skipping, dia boleh buat push and then dia buat dia variety-kan lah supaya dapat bosan. Sebab dia train 6 kali seminggu, atau kalau nak kurus ni actually kena 5 hingga 6 kali seminggu. Jadi kalau dia buat benda yang sama setiap hari, mungkin dia akan cepat bosan lah.
nanti dia cepat give up dan sebagainya. So dia kena pandai create dia punya exercise yang orang kata menggembirakan dia juga. Macam saya selalu share dengan saya punya coach. Baru ni pun saya share. Saya cakap dia, bila you nak ajar orang, the first, bila you tengok program tu, you kena enjoy dulu ataupun you kena gembira dulu. Kalau you tak rasa excited nak tengok program tu, you tak rasa excited nak workout, and then sama juga, orang bawah pun rasa macam tak excited juga. So kita kena create benda yang kita pun rasa macam, nak buat lah. Seronok. Betul. So kalau orang yang baru nak lose weight ataupun sekarang ni macam tengah trending dalam skipping kan, semua orang tiba-tiba suka skipping pula. Kalau pandai buat je skipping. Tapi include lah apa push up lah, body weight ke apa kan. Benda ni seronok sebenarnya. Memang seronok. Okay. Coach, ada orang tanya. Okay, walaupun saya tahu jawapan okay. Muhammad Mr. Hazim Shah, apa komen coach kalau kita cut karbo, tak makan karbo langsung? Macam mana sebenarnya? Okay, alright. So karbo ni kalau daripada segi nutrition ni, karbo ni kita panggil dia sumber utama lah. Okay, karbo ni sebenarnya ada banyak. Ada orang dia tak ambil nasi. Dia ada karbo ni, kita ada dua ni kan. Satu tu mungkin dia kata dia tak ambil nasi ataupun dia nak cut all yang macam dia panggil ada low carb punya diet. Okay, so mungkin dia ambil daripada sayur-sayuran, dia makan salad ke dan sebagainya. Tapi dia still ambil karbo. Kalau totally dia tak ambil karbo ni, mungkin diet dia memang orang kata dia ambil protein saja. Okay, karbo ni dia ada banyak apa orang kata dia punya kegunaan atau fungsi dia. Satu tu dia bekalkan tenaga. Okay, tenaga ni daripada segi mood kita punya energi badan kita. So kalau karbo tak ada dalam badan, kita akan rasa macam malas, kita akan rasa macam mood kita jadi swing. Sebab tu bila separuh orang kalau bila dia rasa macam malas nak exercise ni, dia akan ambil benda-benda yang manis dan sebagainya. Itu adalah karbo lah. So terus dia rasa macam energized nak workout. Sebab otak kita ni semua memang orang kata memang dapat gula ataupun karbo ni dia baru berfungsi dengan baik lah. So kita kreatif dalam benda ni. So ada banyak jenis diet. Maybe kita boleh go for low carbs lah. Saya pun tak berapa nak advice sebab macam-macam jenis diet. Tapi apa yang paling penting tu diet yang kita boleh konsisten lah. Yang kita boleh amalkan sampai bila-bila. Okay. Betul. So karbo ni kadang ada orang tak faham. Dia kata macam dia cut karbo tak ni, tapi sebenarnya dia minum je minuman-minuman yang bergula atau kadang-kadang dia makan je macam sayur, buah-buahan tu pun karbo. Okay, betul. Saya setuju. Saya pun pegang juga kata-kata coach dulu. Apa-apa diet yang kita buat pun bukanlah untuk buat sebulan dua, something yang kita boleh buat seumur hidup kita kan. Jadi saya pun macam coach juga, kita buat apa makanan sihat kan, apa suku-suku separuh ke apa kan, clean ke apa kan, macam tu lah. Itu memang kita kena ada sebenarnya. Bila kita nak masuk dalam bidang fitness ataupun kita nak, sebab sebagai seorang atlet kita tengok atlet orang putih ke Mak Saleh ke apa tu, kalau kita tengok, diorang memang akan boleh masak sendiri untuk healthy food yang diorang boleh telan. Okay, ini memang you guys kena belajar. Kalau you tak belajar, tak ada knowledge, memang susah untuk turunkan berat badan. Kalau you bergantung harap orang lain masakkan ataupun kita tak tahu orang tu letak apa dalam tu sebagainya kan. Okay, so ini basic. Sebab kadang apa yang kita beli dekat kedai, kita ingat benda tu sihat. Contoh kita beli sop ayam dekat kedai Tom Yam. Kedai Thailand kan. Sop ayam tu taruh MSG lah, garam macam-macam. Kalau kita sendiri masak, kita boleh tahu apa kita masuk. Benda tu simple je. Betul. Saya time PKP saya belajar masak lagi, improve lah saya punya pemasakan tu. Dulu macam dengar macam coach tak masak, sekarang dah boleh masak coach dah boleh masak dah. Dulu kan lah why masak ke apa. Sekarang ni dah boleh masak sikit lah. Tapi dulu actually boleh masak, tapi yang jenis benda-benda yang dah ready lah. Boleh. Sekarang ni lebih kepada macam daripada segi potong semua tu, dah boleh potong sikit lah. Sebab makanan sihat ni dia tak susah sangat coach kan. Kita beli rempah sihat, campak-campak, masuk air fryer ke grill, simple je sebenarnya coach kan. Betul lah. Tapi plan tu kena ada. Kalau tak ada plan tu yang susah sebenarnya. Betul. Okay, ada satu soalan lagi. Soalan ni pun macam ramai orang tanya juga. Boleh ke kalau kita skipping je semata-mata untuk kurus? Selain buat senaman lain. Maksudnya dia nak skipping je untuk kurus. Secara konsepnya. Boleh je, tak ada lah sebenarnya. Apa-apa senaman kalau you boleh bertahan, orang kata sebab kita nak kurus ni bukan dalam masa seminggu dua. Jadi kalau you boleh buat benda ni selama orang kata, tengok pada berapa banyak you nak turun berat badan. Katakan kalau biasa macam saya dulu nak turunkan 60 kilo, saya mengambil masa 1 tahun. So
kalau you boleh maintain you punya consistent discipline you, skipping setiap hari 30 hingga 40 minit selama setahun, then why not lah. Tetap akan kurus. Tapi, Kalau you makan dan juga you bersenam setiap hari, mesti akan kurus. tapi sebenarnya kalau kita ni kita try lah buat macam-macam kan, ada nak buat running ke, masuk main basikal ke, seronok lah sikit sebenarnya kan. Sebab Benda tu macam buat Ironman tu supaya nak orang kata dah boring. Sebab dulu saya dah berlari hampir, saya actually daripada awal saya dah start mula lari. Maksudnya saya dah 12 tahun dah berlari ni. Apa orang kata 10 km, 5 km ni memang daripada awal-awal tu, waktu saya badan besar saya dah mula jalan kaki. Berlari tu maksudnya kira sebelum saya buat Ironman tu dah 7 tahun running. Marathon semua tu lah. Lepas tu dah 7 tahun saya nak cari benda yang orang kata lain sikit. Tak nak lah asyik lari je kan. So saya masuk yang Ironman. So kita belajar basikal pula, berenang pula supaya kita nak orang kata nampak tak boring lah journey tu. okay, sekarang ni tengah PKP lah, PKPD kan, nampak banyak program sebab kita tak boleh nak jumpa kawan-kawan kan, banyak program workout secara virtual. Benda tu berkesan ke Coach? Tengok macam mana agaknya? Berkesan tak? Macam mana orang yang kat rumah ni dia ada mood sampai tak? Macam mana agaknya? Okay, so kita dah memang dah jadi masukkan, kita dah masukkan sebagai diorang punya norma baru. Actually mula-mula kalau kita nak buat tu kita macam janggal ataupun tak biasa. Sebenarnya bila kita macam baru ni saya ada buat live lah macam mana kita nak buatkan benda ni menyeronokkan. Jadinya kita kenalah ada set up dia juga. Maksudnya dengan ada apa orang kata stand, lepas tu kita ada speaker ataupun earphone untuk kita nak dengar coach tu macam mana. So kita kena study dulu macam mana kita nak buat benda ni jadi lebih orang kata menyeronokkan. Lepas tu kita tu maksudnya orang yang join lah, bukan coach menyiasat lah, kita orang biasa yang join lah kan? Sebab coach dia dah ada technical dia. Maksudnya kita dah join kelas tu, kita dah tahu macam macam ni coach ni punya setting. Jadinya untuk saya punya setting pula ada sendiri punya setting. Maksudnya kita kena ada dumbbell sendiri, yoga mat, tracer, lepas tu kita ada orang kata speaker. Supaya speaker ni kita letak dekat dengan kita. Kita boleh dengar apa coach nak cakap semua tu kan. So kita belajar bagi sampai mood tu lah. Lepas tu kasut semua tu tak boleh lah nak workout tu. Just memang orang kata tak pakai kasut lah, simple sangat. Dia tak jadilah benda tu kan. Lepas tu and then kita sebagai macam saya selalu ambil feedback. Every week kita akan ambil feedback daripada klien customer apa yang nak buatkan diorang rasa lagi menarik. So apa yang kita nampak sekarang ni kita varietykan kelas dia. Kita masukkan yoga, benda-benda yang kita nak belajar kita masuk yoga. Mungkin coming soon kita nak masuk skipping class ke. Boleh panggil Zarin ajar skipping class. Skipping coach pun pandai. So kita varietykan orang tak boring sebenarnya. Kita kurangkan Metcon macam memang dekat gym dulu kita all the way Metcon, tapi sekarang ni bila secara talian ni kita nak buat varietykan lah. Kita tak ajar. Okay, contohnya kan sekarang ni tengah PKP, PKPD ni, let's say kalau orang yang baru nak mulakan senaman ataupun mungkin dia dah pandai knowledge sikit, apa satu ataupun dua alat senaman yang kau rasa okay korang patut beli benda ni ada kena ada kat rumah. Apa benda agaknya? Benda tak mahal sangat. Apa benda agaknya? Satu yang saya akan advise adalah mat, itu paling penting. Second tu dia boleh beli dumbbell. Dumbbell ni memang functional. Dia banyak benda dia boleh buat. Sebenarnya dumbbell ni memang berguna lah. Dumbbell mahal loh ke macam mana? Dumbbell mahal ke yang ringan ke macam mana? Beli yang ringan. Kalau untuk perempuan saya cadangkan lebih kurang 4 kilo. Yang terpaling baik adalah 4 kilo hingga ke 6 kilo. Dua lah, maksudnya ada dua lah. Dua pair. Lepas tu untuk lelaki 8 hingga 10 kilo. Tengoklah kalau dia baru-baru lagi 8 lah. Kalau dia dah okey sikit dia boleh pergi 10 atau 12. Kalau perempuan ni dia start dengan 4 kilo. Kalau yang dia ada 2 kilo punya dumbbell untuk perempuan 2 kilo. Tapi 2 kilo ni kita tak boleh buat hypertrophy ataupun kita tak boleh nak buat strength sangat. Okay, kita akan lebih kepada toning je. Macam aerobik, kalau 2 kilo ni kita buat aerobik je dumbbell tu kan. Tapi kalau kita nak buat strength training, benda yang variety sikit, yang paling bagus 4 hingga ke 6 kilogram lah. Maksimum dia boleh pergi 8. Lepas tu yang ketiga dia boleh beli skipping rope. Skipping rope pun dia murah dan juga sebab kita boleh varietykan dia kan. Okay, keempat, kalau ada duit sikit, you invest pada bench ataupun kita panggil yang duduk tu. Tapi tempat duduk ni optional. Kalau you ada macam orang kata ada meja yang buat buka kadang-kadang dekat rumah kita tu ada kan bangku-bangku tu, tak payah beli dah.
Tapi kalau tak ada, bench is the best lah untuk sebab you boleh buat step up, you boleh buat push up pun you boleh buat atas bench tu. Dan ada banyak lah dumbbell punya exercise yang you boleh buat duduk. Shoulder press, lepas tu kita boleh buat belakang, back row ke. Banyak actually exercise. Tapi apa-apa pun senaman yang menggunakan dumbbell ni kalau boleh untuk beginners dapatkan guide daripada coach ataupun dapatkan reference betul. Sebab kalau kita salah form ni, dalam masa tu dia tak work, injet pula kan. Bahaya sangat. Kena belajar dapatkan form. InsyaAllah dah okey lah. Jarang sebenarnya orang injet kalau berat tu yang dia memang boleh mampu angkat. Betul. Dia tak berat sangat. Betul. Kalau tips nak dapat berat yang bagus, you angkat dumbbell tu sampai you boleh buat at least 10 hingga 12 kali repetition. Contoh kalau you buat, buat je sampai boleh buat 12 kali maksimum. Tapi jangan boleh adalah berat yang sesuai maksudnya. Jangan cari sampai 20 kali. Cari yang boleh angkat lebih kurang 10 hingga 12 kali je. Lepas tu you rasa macam itu yang terbaik lah. Kalau boleh angkat dalam rendah tu maksudnya terlalu berat. Kalau boleh angkat banyak tu maksudnya terlalu ringan. Itu maksudnya kan? Betul. Betul. Ni tips dia ni. Jangan lebih daripada 15. Macam tu lah. Beli yang tu insyaAllah tak injet lah. Maksudnya dia ada capability untuk angkat dan dia ada, orang kata kalau dia darat dia boleh drop lah. Maksudnya memang dia boleh handle lah berat tu. Okay. Yang kelima, resistant band. Resistant band. Saya pun tunggu juga resistant band sebab dia lebih murah lagi. Booty band, apa-apa band lah sebenarnya. Adik-beradik band semua boleh beli. Semua ada. Okay. Ada orang tanya, kalau tidur yang cukup memang mempengaruhi ke turun berat badan? Berapa jam kita perlu tidur? Tidur. Penting tak tidur ni, Coach? Okay, ini memang sangat penting lah sebenarnya. Tidur ni biasanya 6 hingga ke 8 jam. Tapi saya suka ambil tengah-tengah 7 jam. Okay, tidur ni memang main peranan lah. Dia banyak faktor dia. Kadang orang memang ambil benda ni mudah ataupun ambil macam tak penting. Tapi sebenarnya dia mengawal kita punya, orang kata, banyak daripada segi aspek. Especially dia kalau tidur tak cukup, hormon stres kita akan jadi lebih tinggi. Ataupun kita punya hormon, orang kata hormon kita punya stres tu maksudnya kortisol semua tu dan sebagainya akan tinggi. So besok tu kita akan intern lebih nak makan benda-benda yang manis, makan benda yang seperti orang yang hormon yang tak seimbang lah. So dia akan rasa nak makan lebih banyak. Stres ni memang benda yang orang kata paling masalah di Malaysia ni lah. Lepas tu tidur yang tak cukup pula, dia akan mengganggu kita punya, orang kata, muscle kita nak recover. So macam atlet ni memang dia diwajibkan disiplin untuk tidur awal lah. Actually saya pun maksimum 10-10.30 kejap lagi saya dah memang mata pun dah automatic steam. Kita bangun awal pagi, kita 5.30 kita dah bangun lah. Saya tahu coach adalah seorang yang morning person, memang bangun awal betul. Dulu lagi. Dan saya biasa saya akan off yang airplane tu, pukul 10 tu saya dah off dah airplane lah phone dia. Bagus. Dia banyak lah fungsi dia, bukan sekadar nak orang kata maintainkan berat badan kita. Lepas tu dia daripada segi orang kata kesihatan kita. Kita insyaAllah kesihatan you guys akan nampak awet muda, lepas tu macam improve lah kesihatan tu. Okay. Saya rasa dia menjawab soalan apa-apa bila kita dah workout sungguh-sungguh, dah jaga pemakanan sungguh-sungguh, rehat yang cukup pun penting juga. Nanti berat turun. Dia macam berat tu jadi susah nak turun. Kalau tak berat susah nak turun kalau kita tak cukup tidur Okay. Kalau kita tidur. So secara kasar ni kan, saya ni kita just nak summary sikit, lagi 5 minit mungkin kita endkan live ni. Secara kasar ni saya tengok macam Coach Firdaus antara orang yang berjaya turunkan berat badan sampai 60 lebih kilo kan. Jadi bila orang baru nak mulakan turunkan berat badan ni, kita tengok orang-orang yang dah berjaya macam mana. Dia bangun pagi, dah ada plan nak masak apa. Sebenarnya kita follow sebenarnya coach, betul tak? Kita follow je. Kalau bangun pagi pun susah, kan? Nak workout pun tak nak, workout dekat rumah pun tak nak, memang susah. Betul tak coach Itu betul, tapi kadang-kadang kita kena faham juga. Kalau kita nak follow tu, kita boleh follow. Tapi kita kena tengok sama ada orang tu dia macam mana. Kita ada 3 jenis badan lah yang meso semua tu kan. And then mungkin kadang-kadang ramai orang dia akan inspired dengan orang yang ada six pack ataupun badan-badan yang lagi cantik dan sebagainya. So kadang-kadang diorang ni genetically diorang memang cantik. Maksudnya diorang memang athlete build daripada lahir, genetik dia. Jadinya diorang ni sebenarnya kalau makan ala-ala kadar ataupun lebih-lebih kurang jaga tu bagus lah. Tapi ada yang tak jaga langsung pun still dapat badan yang cantik.
Jadinya kadang-kadang kita tiru workout dia, macam mana workout dia. So dengan keadaan ataupun dengan perasaan, kita boleh dapat badan macam dia. Sebenarnya lain orang lain. So kita tak boleh juga kadang-kadang, bukan salah inspire lah. It's good to inspire diorang, tapi sebenarnya kita jangan salahkan diri kita kalau kita follow dia 100% pun. Kita mungkin tak dapat hasil. Kita kena percaya, kita kena orang kata you versus dengan you lah. You kena faham diri you sendiri. You boleh inspired, maksudnya terinspirasi nak jadi badan macam dia. Tapi kalau you memang follow dia makan ke, follow dia punya workout ke, belum tentu lagi kita akan jadi macam orang tu. Okay, sebab kita tengok badan yang kita alami dan setiap orang berbeza lah. Mungkin macam saya pun, tapi basically kalau kita tengok orang yang badan pernah besar, lepas tu dia kurus, yang tu boleh follow sebab kita lebih kurang dengan dia. Tapi kalau orang pun tak pernah nak besar, jadinya diet dia tu memang tak sesuai dengan kita sebenarnya. Okay coach, kalau dari segi genetik contohnya, mungkin saya dulu masa 100 lebih juga, saya memang start dengan skipping dan dalam tempoh awal tu saya tak pernah sakit kaki. Mungkin benda ni works untuk saya. Tapi untuk orang lain, 100 lebih, tiba-tiba dia skipping, baru 3 hari dah sakit lutut. Benda ni memang tak boleh nak ikut macam tu coach Betul. Dia tak semua orang yang akan sama lah. Actually daripada segi dia orang punya mungkin dia sebelum ni kita tak tahu background dia. Mungkin dia pernah main bola, dia pernah injured dan sebagainya. Sebab ada orang macam kita tengok fizikal dia sempurna pun, kadang-kadang bila kita suruh dia buat squat pun memang lutut dia tu memang orang kata dengan tak simetrinya, dengan tak sama rata dia, dengan badan dia sengit sebelah dia, macam-macam benda yang kita tak nampak. Ataupun mungkin dia pernah accident sebelum ni. Jadi dia ada banyak. Maksudnya that's why dia kena cari senaman yang sesuai untuk dia juga. Maksudnya tak semua orang boleh ikut kita punya journey lah. Kita kena ubah ikut kesesuaian. Okay, walaupun kita nak end ni, tapi ada 2 soalan pula, jap Panjang ke soalan dia. Apa? Amir, dia tanya, tadi ni ada seorang dia kata dia nak kurus. Nama dia Hana.I.Mai ni. Nanti coach ajar dia macam nak kurus Okay, dia ni hutan ni. Okay, Amir Hakim. Contoh kalau kita dah tidur cukup, tapi pada siang hari akan rasa ngantuk juga. Tapi bukan setiap hari ngantuk. Waktu-waktu tertentu je. Tu macam mana tu coach? Kalau ngantuk tidurlah kejap, rest kejap. Tak apa coach Siang power nap orang kata macam mana? Power nap. Tapi tengok juga dia kadang-kadang mungkin orang kata kawasan dia tu. Maksudnya dia bekerja macam mana? Kadang-kadang kita panggil orang yang tak cukup oksigen ni. Maksudnya tempat yang dia kerja tu macam tertutup, oksigen kurang. Benda tu buatkan dia mudah mengantuk. So apa yang kita buat sebenarnya, dia ada satu juga. Macam dulu waktu saya badan besar, kan, kita 150 kilo dulu, memang walaupun saya tidur cukup, tapi saya akan mengantuk juga. Sebabkan kita masa badan besar dulu. Memang pukul sampai office walaupun tidur cukup, kita akan tertidur dan sebagainya. So sebenarnya apa yang saya nampak bila saya aktif ataupun susah nak tidur pagi ni, bila badan kita dah kecil, lemak kita dah kurang, pernafasan kita dah bagus, kita punya pengambilan oksigen tu orang kata maksudnya dia improve dari segi overall sebenarnya. Yes, betul. Berdengkur hilang, macam-macam benda yang signifikan. So kalau badan kita actually memang orang kata berbadan besar, ataupun kadang-kadang bila orang ni dia rokok dan sebagainya, tapi rokok ni susahlah kita nampak dia rasa ngantuk sebab nikotin tu kan. Tapi ni orang-orang yang berbadan besar ni dia memang akan mengantuk sikit walaupun dia dah tidur 7-8. Saya rasa dulu waktu badan besar saya tidur lagi lama kot. Bukan 7-8 jam ni dah jadi 12 jam. Nikmat tidur kan. Lepas makan nasi lemak ayam tadi, terus tidur kan. Layan. Duduk boleh tidur. Betul-betul, saya faham. Kan? Okay. Tapi agaknya kalau kita cakap pasal tidur ni, mungkin kalau kita ni dah aktif, kita bersenam siang, petang ke macam mana, malam ni kita akan dapat tidur dengan lena. So kalau 6 jam, 7 jam tu kita punya maksimum itulah tidur kita. Bukannya macam tidur sikit-sikit, betul kan? Jadi siang ni kita ada energi lebih lah. Betul coach teorinya? So that's why salah satu ubat untuk orang yang ada masalah susah nak tidur malam ni kita panggil macam apa nama tidur lupa dah. Insomnia So the first yang doktor akan minta dia buat adalah senaman. Senaman ni banyak, dia naikkan kita punya hormon gembira tu. Bila kita naik hormon gembira ni mudah untuk kita tidur. Jadi kita hilangkan stres je. Paling kita release. Biasa kita banyak sangat berfikir tu yang susah nak tidur. Orang kan kalau stres kadang-kadang kan bisnes sekarang ni stres ke apa, jadi susah nak tidur. Lepas tu tengok social media terlampau banyak, negativity, otak tu berjalan. Walaupun kita tidur tapi otak kita tu bergerak.
Itu yang bahaya. Kita sebenarnya nak shutdown kita punya otak tu yang paling penting tu. Bukan badan, otak kita tu. Okay. Ada yang kek nak, kek nak hasut ni saya rasa ni bukan soalan. Apa, kita dah nak habiskan a few minit lagi. Saya nak tengok soalan. Azmin, betul tu macam ni nak hilangkan mengantuk? Tadi kita dah jawab. Taira apa ada? Taira ke Tira? Tira. Oh. Tira. Okay, tak apa, Doni tengah bertegur-tegur ni, tak apa. Okay. Okay, Tira tanya, Coach, waktu PKP saya tak lalu nak makan. Ada solution tak? Dia pula tak lalu nak makan. Kita ni lapar je time PKP ni kat rumah. Dia tak lalu makan. Ada solution tak? Okay, so kalau tak lalu nak makan, apa yang kita boleh buat selalunya adalah ambil pengambilan protein dengan guna cara liquid lah daripada air. Kita minum protein shake ke ataupun kita buat kita buat benda-benda yang macam pancake tu nampak menyelerakan. So kita tak bahan-bahan yang orang kata sihat lah, seperti macam telur, low fat, dia gunakan bahan-bahan ni. Tapi diorang ni tak ada selera nak makan. Satunya makanan tu mungkin nampak terlampau common lah. Lagi satu makanan tu mungkin nampak terlampau besar. So orang macam ni kita kena tukar sikit dia punya mindset daripada segi minum, tapi minum air yang berprotein tinggi. Kalau kita ubah dia daripada segi pancake ataupun dia buat muffin, kita buat protein muffin. Dia kena variety kan sikit. Kalau buat cake tu cake yang sihat, healthy cake. So kena tukar sikit lah kan, tukarlah sikit menu tu supaya nampak benda tu interesting untuk kita makan ataupun minum. Kita panggil macam kalau tangan tu kita panggil apa, selalu finger food. Dia finger food tapi kena ada high protein lah dalam tu yang paling penting. Jangan teruskan makanan macam contoh tak selera nak makan tapi nak minum yang Starbucks, yang apa, coffee, Starbucks, benda-benda yang sugar thing. So benda tu actually bagi benda yang jadi lagi side effect yang tak baik lah kepada badan. Okay, sambung sikit lagi satu soalan ni, soalan baru ni. Coach, skip breakfast ada masalah tak? Boleh tak untuk orang yang skip breakfast? Okay, sama juga. Dia sebenarnya ada banyak strategi. Ada orang skip breakfast ni, dia nak buat tapi sebenarnya dia still breakfast tu penting. Maksudnya kalau dia nak skip tu, dia boleh buat macam contoh dia nak buat fasted cardio. Kita tahu ramai orang buat apply fasted cardio ni untuk nak cepat turunkan berat badan. So maksudnya dia buat intermediate fasting ke, dia makan lambat sikit, pukul 10. Tapi but still 10 tu dianggap sebagai breakfast. Bukanlah skip, maksudnya dia skip tu, ada orang dia kata macam aku skip breakfast. Pukul 10 aku start makan. Actually dia breakfast lah tu. Dia yang skip breakfast ni yang makan sekali dengan brunch. Maksudnya pukul 1 kan dia makan sekali. Yang tu yang paling bahaya sebenarnya. Bila dia terlampau lama sangat. Bila dia terlampau lama sebenarnya, satu dia tak jadikan makanan ni orang kata ikut rutin dia. Jadinya dia akan makan bersifat-sifat. Kejap lagi rasa nak makan. Jadinya dia punya dia sama tau sebenarnya badan kita ni macam kita nak buang air besar. Okay, buang air besar pun sebab tu ramai orang yang terlalu stres, terlalu sibuk, dia akan jadi benda yang seperti sembelit, susah nak buang air besar because dia tak ada masa untuk merangsang benda nak rasa tu. Dia asyik sibuk je, rasa macam aku baru nak rasakan nak merangsang benda tu je, dah lupa, dah stres, dah ada benda nak buat. Perasan tak bila kita dah set timing kita nak buang air besar setiap pagi kan, setiap pagi automatik dia akan rangsang benda tu dan kita akan rasa nak buang air besar. Tapi untuk orang yang tak plan benda tu, tak rangsang benda tu, dia akan jadi bukan habit. Sama macam makanan. So bila makan ni, kalau kita tak rangsang dia, nanti dia akan makan bersepah. Dia akan ikut macam nak makan, tak nak makan, tak nak makan. Itu yang menjadi salah satu masalah nanti waktu makan tak betul, tak ada selera makan dan sebagainya lah. Jadinya skip breakfast ni banyak side effect yang tak baik tu. Salah satu dia yang kita nampak research, kajian mengatakan memang dia akan buatkan berat badan kita naik. Sebab itulah kita punya susunan makanan tu tak betul. Macam saya pun kadang saya ambil late breakfast dalam pukul 10 lah maksimum. Okay, tapi tak adalah orang kata macam tak breakfast langsung, tu baru makan. Okay, faham. Sebab kita memang apa-apa pun, kalau macam kita time kerja kat office pun breakfast ni macam beri energi juga untuk kita start bekerja. Kalau tak ada breakfast, tak ada energi, nak kerja pun susah. Otak nak fikir kan, nak buka idea semua tu, bila dia dapat karbohidrat tu yang baru dia berfungsi dengan baik tu. Okay. Ini dah bukan soalan terakhir dah. Ini mungkin macam soalan closing saya yang tanya. Sebab soalan dah habis kan. Kena makan breakfast. Sebab bos-bos ramai yang marah-marah ni sebab dia tak ambil breakfast. Bos yang tak makan breakfast Pagi-pagi dah marah.
Maksudnya kita kena belajar post breakfast. Okey. Apa agaknya antara strategi untuk orang-orang yang mungkin dia dah gain sikit 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo agaknya kan lepas PKP. Sekarang pun tengah gain lagi agaknya. Apa agaknya strategi yang orang boleh buat lepas PKP ataupun semasa PKP sekarang ni untuk nak back dapatkan momentum balik? Okay, ini memang is a good question lah sebab saya pun keep on repeat. Saya hari ni saya setiap kali saya nak start diet je, kena lockdown. Betul. Cabaran betul Ini samalah macam masalah yang kita cakap tadi. Bila nak kurus dia, tiba-tiba ada orang nak hantar makanan lah. Time ni jugalah benda tu nak jadi. Okay. So apa yang kita buat, first kali kita set goal. Kita nak biasanya orang akan buat hari Isnin, awal bulan, tak apa, tak ada masalah. You keep on starting as long as you jangan give up dan you tahu apa yang you nak. Okay. Macam saya of course saya rasa macam kalau saya memang orang kata walaupun restart banyak kali, kita dah tahu benda tu kita buat tu untuk diri kita, bukan nak berlawan dengan siapa-siapa pun. Okay. So apa yang kita perlu buat, yang first kali kita set up, lepas tu kita kena pergi grocery. Kita kena plan apa yang kita nak makan dalam seminggu ni. Sebab kalau you tak plan daripada awal, esok lusa mungkin buat, lepas tu hari ketiga tu dah tak ada makanan, kita mula repeat lah. Okay. So beli grocery, plan untuk 1 minggu. Lepas tu and then kalau boleh action lah, kita akan play action. Lepas tu kita set nak senaman waktu bila, petang ke pagi. Jangan tunggu masa macam kalau ada masa baru nak bersenam. You kena set dah jadual tu. So bersenam setiap kali petang pukul berapa, buat jadual waktu, buat jadual makan, nak makan apa semua tu kena plan dalam 1 minggu tu. And then lepas tu you just tinggal proceed je plan. Jangan lupa ambil berat badan. Yang paling penting you kena monitor every week lah. Ambil berat badan and monitor berapa liter air minum setiap hari. So setiap hari kena at least 3 liter air lah. You kena minum banyak. Sebab kalau air ni kita dehydrate ni, bila kita dehydrate kita akan jadi lapar. Kita nak makan bukan-bukan. So air ni memang kena cukup lah. Okay. So kita ada dalam lebih kurang 3 ke 5 checklist lah yang you kena buat. Okay. Kena set bila waktu bersenam you, bila makan you, ambil berat badan you, ambil gambar. Lepas tu yang kelima set goal. Berapa kilo nak turun. Biasa kita letak goal 1 hingga 2 kilo lah dalam masa seminggu. Kalau tak achieve tu kena tukar plan. Maksudnya cara pemakanan tu kena tukar, cara senaman tu pun kena adjust sikit. So basically kita ni kena ada plan. Kalau kita tak ada plan memang kita akan gagal. Betul kau je, kita kena ada plan, kita kena visualizekan plan kita tu dekat jadual ke, dekat buku ke, handphone ke Seminggu kena achieve lah. Seminggu kena ada turun 1 hingga 2 kilo. Kalau tak jadi tu tak betul lah tu plan tu. Okay, kalau macam saya share sikit coach, kalau macam saya suka buat challenge. Katakan challenge 14 hari lah, challenge 21 hari lah. Benda tu macam membakar semangat sikit kan, walaupun tak tahulah kita PKP ke PKPD ke. Challenge 21 hari, dah habis tahun kita terus kena challenge tu, challenge ni. Dia macam ada benda nak buat coach Betul, menarik juga. Kadang-kadang challenge ni is bagus, tapi apa yang saya nampak untuk challenge ni, kalau boleh challenge tu biar berterusan. Jangan kadang-kadang ramai orang lepas challenge je habis dah ke laut. So kita kena nampak sebenarnya challenge kita tu kita boleh buat weekly goal. Saya lebih suka, saya memang bukan jenis orang yang suka masuk bertanding untuk menang. Jadi saya suka orang yang maksudnya setiap minggu saya lawan dengan diri saya sendiri. So kita challenge dengan diri sendiri. So kalau orang buatkan tu bonus, tapi kita takut bila orang tu dah stop challenge tu, kita pun jadi tak ada motivation. So kita nak ada benda yang bersama lah. Challenge tu bagus, tapi kalau lepas habis challenge tu terus sambung lagi baru. Jangan bagi dia ada jangan bagi dia malas lah. Jangan bagi dia down balik. Okay. Kita buat macam tu. Saya rasa pun dah agak lama lah kita live ni coach. So saya nak ucapkan terima kasih. So hopefully siapa yang join lah kita dari tadi ni dapatlah manfaat juga daripada coach yang ada pengalaman 12 tahun tadi coach Dia dah masuk 12 tahun lah. Dia PKP 12 tahun. 2 tahun dah hilang. Apa 2 tahun hilang ya, kita faham. Okay, so siapa kalau ada kawan-kawan saya boleh kat follow coach, tengok dia punya fitness journey, sharing dia selalu banyak tentang motivation lah, tips dan sebagainya. So itu saja. Terima kasih juga coach. Coach luangkan masa. Okay, jemput insyaAllah. Okay, sekarang ni jadi coach Zarin ni. Tak ada, saya tak boleh nak cakap coach lah. Saya macam, saya tak boleh nak sebut coach, orang yang panggil, tapi saya tak pernah gelar diri saya coach pun. Sebenarnya coach ni bukannya daripada segi kita panggil, yelah of course kita boleh declare diri kita certified atau tak certified coach. Tapi coach ni sebenarnya seorang yang boleh bagi inspirasi, boleh bagi
boleh bagi guide ataupun boleh jaga orang. Yang paling penting tu sebenarnya dia boleh jaga orang-orang bawah dia tu, maksudnya dia boleh care, ambil berat pasal orang bawah kita. Sebab ramai orang walaupun dia certified coach tapi dia tak boleh nak jaga pun orang-orang bawah dia. Jadi yang paling penting sebagai coach ni dia besar lah dia punya tanggungjawab tu. Dia boleh Dia macam betul, dia macam cikgu pula kan, macam cikgu, Ah, macam parents lah nak jaga anak-anak tu macam tu lah. ya yeah, betul. So dia dah layak untuk digelar sebagai coach sebab dia jaga. Bagi saya macam kalau orang macam tu, saya pun ada macam business coach walaupun dia bukan is a degree on the business ataupun dia bukan certified business coach. Tapi once dia boleh jaga saya dan dia boleh bagi guidance untuk saya berjaya, so itu adalah coach kita lah. So itu adalah coach punya term. Sebab coach tu bukan satu benda yang orang kata perlu nak orang kata yelah dia ambil terlampau banyak faktor ke apa ataupun macam lihat je macam coach je kita rasa macam nak kena certified dan sebagainya kan. So kalau certified coach is orang kata macam satu kredit bonus lah. Okay. Okay. Thank you insyaAllah. Okay. People in Malaysia. Terima kasih coach banyak. Berjaya. Idola saya, mentor saya, Coach Firdaus. Terima kasih. Thank you. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Okay, tunggu. Okay. So, tu dia. Sesi bersama Coach Firdaus. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. 1 jam lebih tadi live dengan Coach. So, tu je lah. Saya ucapkan terima kasih juga dekat korang yang dah stay dekat live ni dari pukul 9.30 tadi, 1 jam lebih. So tu je lah, kalau ada apa-apa saya akan update dekat IG saya. Saya tengah rajin nak buat konten YouTube sikit sekarang ni sebenarnya. So saya tengah target at least seminggu ada 2 konten baru. Sebab follower saya dekat TikTok dia macam dah naik sikit, macam 39,000. Jadi saya nak naikkan subscriber YouTube saya sikit supaya banyak benda yang saya boleh share. So itu saja. Terima kasih kepada korang semua yang dah stay. Saya pun dah ngantuk dah ni. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.